Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk Kampung Rimba 1 Mukim Gadong A kemarin mengadakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung. Majlis berlangsung di Masjid Raja Isteri Penginan Anak Haja Salehah, Kampung Rimba. Calon tunggal bagi jawatan tersebut Awang Puspa Wira bin Haji Muhammad Nur berusia 54 tahun. Keputusan pengundian dan pemilihan calon ketua kampung akan dihadapkan ke Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Juga hadir Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjong dan Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, kawasan 2 skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Tungku Mukim Gadong A kemarin juga mengadakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung. Majlis berlangsung di Sekolah Rendah Tungku. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan kekosongan jawatan berkenaan Pengiran Mahmud Fakhrul Razi bin Pengiran Hamzah berusia 42 tahun. Keputusan pengundian dan pemilihan calon ketua kampung berkenaan akan diproses selanjutnya di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan dan Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis pengundian dan pemilihan calon bagi penghulu Mukim Liang di daerah Belait juga diadakan kemarin dengan menyaksikan 2 calon bertanding bagi jawatan tersebut. Pengiran undi diadakan di Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saratul Bolkiah Lumut, daerah Belait. Hadir Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. 2 orang calon bertanding Awang Hasmi bin Haji Matasim berusia 41 tahun dan Awang Haji Muhammad Yamin bin Haji Abdul Rani berusia 37 tahun. 309 orang penduduk Mukim Liang menjalankan tanggungjawab mereka untuk mengundi. Daripada jumlah tersebut, Awang Hasmi memperoleh 122 undi, manakala Haji Muhammad Yamin meraih 187 undi. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Keadaan angin kencang dan laut bergelora dijangka membadai perairan negara sehingga esok 31 Januari 2023. Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca meramalkan keadaan laut dijangka bergelora dengan ketinggian ombak mencapai 2 hingga 3 meter. Kelajuan angin sekitar 50 km sejam dijangka berlaku di kawasan perairan negara Brunei Darussalam, terutama di kawasan lepas pantai. Keadaan itu adalah berbahaya bagi semua bot kecil dan semua aktiviti rekreasi dan sukan laut. Maklumat lanjut, hubungi talian cuaca menerusi talian 114 atau 2345567 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau Instagram dan Facebook Brunei Weather. Karnival 90 sempena dengan 90 tahun berpengakap Brunei Darussalam bertujuan meraihkan pencapaian sepanjang 90 tahun pergerakan persekutuan pengakap di negara ini. Dengan tema Scout on the Move, majlis perasmiannya berlangsung kemarin di bangunan Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam Beribi. Pelancaran logo Karnival K90 disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiau Serta Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Majlis diikuti dengan penyampaian poster Karnival 90 kepada Jabatan Pendidikan Kurikulum Kementerian Pendidikan, Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama, Jabatan Belia dan Sukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan,
Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa. Dudun DBP ke daerah-daerah menjadi tumpuan ahli keluarga yang meluangkan masa bersama pada hujung minggu. Sebagai pengisian aktiviti Bandarku Ceria, Dudun DBP berlangsung kemarin di Perpustakaan Dewan Bahasa Pustaka di Ibu Negara. Dudun DBP diisi dengan pelbagai aktiviti dan permainan yang disediakan. Dudun DBP merupakan kesinambungan dari daerah-daerah Tutong dan Temborong sebelum ini, merupakan satu daripada inisiatif pemartabatan bahasa Melayu yang bertujuan menanamkan sikap positif masyarakat bagi memelihara bahasa Melayu selain menggemakan dan menyemarakkan sambutan Bulan Bahasa ke seluruh negara. Berbekalkan semangat untuk memajukan makanan dan kuih Brunei di dalam dan luar negara, syarikat HMY BN Enterprise telah berjaya mengumpulkan para pengusaha kuih kering dan basah di negara ini untuk bernaung di bawah satu syarikat. Sesuai dengan konsep all-in-one, syarikat yang mula beroperasi pada tahun 2018 kini berjaya dikenali di negara ini sebagai pengeluar bermacam kuih Brunei yang tradisional dan moden. Sudah semakin terkenal untuk menerima tempahan door gift bagi majlis-majlis perkahwinan, sambutan ulang tahun dan acara-acara rasmi. Syarikat berkenaan berjaya mengumpulkan 12 pengusaha makanan terdiri daripada ibu tunggal, suri rumah tangga dan belia. Lebih 30 jenis kuih kering tradisional yang masih terkenal termasuk kuih sapit, buah hulu dan kuih cincin di samping kuih-kuih tradisional yang dimodenkan dan kuih-kuih moden yang trending menjadi daya tarikan syarikat berkenaan yang juga diikuti melalui Facebook dan Instagram Kuih Brunei. Makanan Brunei ini, ya permintaannya sangat banyak, especially yang tradisional ini. Indah banyak orang membuat lagi, ia semakin pupus bah. Indah kalau membuat itu pun dimodernkan, indah sama rasanya yang lama itu. Tidak hanya bergantung pemasaran melalui media sosial, bahkan sangat aktif mengikuti ekspo dan jualan yang diadakan di negara ini, dan syarikat berkenaan meraih pendapatan bergantung kepada luasnya pasaran pada ekspo yang disertai. Syarikat tersebut juga berkeinginan untuk mengikuti ekspo lebih besar di luar negara dengan hasrat untuk memperkenalkan kuih-kuih Brunei dan yakin ianya juga boleh diterima oleh negara luar. Hopefully ada dibagi peluang untuk keluar negeri mempromosikan. Kan tani makanan Brunei ini kadang-kadang tani orang luar negeri tahu kan. Kalau boleh tah kami bawa setiap jenis makanan ini untuk orang bawa ke lihat kan. Kirakan walaupun kirakan mini kan dia boleh expo lah. Status harian normal baharu COVID-19, Kementerian Kesihatan maklumkan 101 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Beralih ke berita sukan, Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU Negara Brunei Darussalam mengadakan acara Fun Ball bersempena sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya OKU bagi tahun 2022. Acara diadakan kemarin di pusat Golden Bowling Airport Mall. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Ambra Diki, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Acara yang disertai oleh 70 orang dan 30 orang sukarelawan dimulakan dengan first opening throw oleh Yang di-Pertua MKOKU, Datuk Paduka Haji Muhammad Alimin bin Haji Abdul Wahab. Acara antara lain dihasrat dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan golongan OKU dan ahli-ahli persatuan yang bergabung bersama MKOKU melalui sukan yang antaranya terdiri daripada Pusat Ehsan, Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Persatuan Kaca, Semata dan Paralimpik.
Lebih 50 peserta menyertai ekspedisi berbasikal Jalinan Muhibah Persatuan Pengakap Daerah Tutong 2023 kemarin. Ekspedisi bermula dan berakhir di Pusat Belia Tutong. Pelepasan peserta ekspedisi disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Ekspedisi sejauh 20 km itu juga disertai oleh klub-klub berbasikal daripada Bikepack Ride Trans Borneo Sabah. Tujuannya ialah untuk mengeratkan tali silaturahim di antara semua pengayuh-pengayuh basikal di negara Brunei Darussalam. Dalam masa yang sama, Persatuan Pengakap Daerah Tutong melalui program Bersikal Kayuhan Muhibah Jalinan Muhibah 2023 telah menjemput beberapa peserta seramai 18 orang. Melibatkan beberapa klub daripada Sabah dan ada juga yang terlibat daripada Lawas sebelum ini dan Limbang. Okey, perjalanan 400 meter dia merupakan dua hal lah. So maksudnya dari Sipitang ke Tutong mengambil jarak 200 dan Tutong ke Sipitang 200. So jumlah dia akan 400 km lah. 190 orang menyertai acara KB Beach Run yang diadakan kemarin di kawasan pesisiran pantai Kuala Belait. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Acara larian tersebut dibahagikan kepada 5 kategori, antaranya 15 km terbuka, 15 km veteran 48 tahun ke atas dan fun run sejauh 4 km. Acara merupakan anjuran Majlis Perundingan Kampung Pekan Kuala Belait dengan AQ Race Timing System, KB Runner dan PositiveSports.bn yang bermula dan berakhir di Taman Jubli Perak, Kuala Belait.